Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 28 Mei bersama saya Fazril Hisham Afandi. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Isteri kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Datin Seri Fiona Sim atau Nurjanah meninggal dunia pada pukul 6 petang semalam. Datin Seri Hajah Fiona berusia 70 tahun disahkan meninggal dunia akibat pendarahan dalaman di sebuah pusat perubatan swasta di Kuching. Jenazah Allahyarhamah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Semeriang pada pukul 10 pagi ini. Allahyarhamah berkahwin dengan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Sentubong pada tahun 1972. Perkahwinan mereka dikurniakan 3 cahaya mata iaitu Embok Fariah 49 tahun, Sharifah Nong Jasima 38 tahun dan Sharifah Nuril Bariyah 29 tahun. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak bakal menikmati kadar baharu Elaun Persidangan. Menyatakan demikian, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah bersetuju untuk menaikkan kadar Elaun tersebut. Walau bagaimanapun, kadar baharu itu akan diumumkan kemudian selepas perbincangan diadakan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis makan malam backbencher di Kuching. Dalam sesi penggulungan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 lalu, Adun Daro Syafiee Ahmad berkata elaun tersebut tidak pernah disemak sejak 42 tahun. Ketika ini, para adun hanya menerima RM50 sehari. Justeru mereka berharap agar elaun persidangan itu dapat dinaikkan kepada RM300 sehari. Kenaikan elaun kehadiran untuk ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang menghadiri sesi persidangan wajar disemak semula. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berharap kadar yang ditetapkan kelak adalah pada kadar yang berpatutan. Datuk Seri Abdul Karim Rahman yang juga Adun Asajaya berkata kenaikan ini hanya diberikan untuk tempoh 2 minggu semasa tempoh persidangan DUN sahaja dan wajar dinaikkan selepas lebih 40 tahun. Ia tidak akan ada efek yang signifikan untuk kepada perbelanjaan dan saya rasa rakyat faham tentang perkara ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Juh Bermukun 76 jam tanpa henti di Auditorium P. Ramlee Kuching. Dalam perkembangan lain, paluan gendang tepat pada pukul 5.07 petang semalam menjadi detik permulaan misi buat 76 orang peserta program Juh Bermukun 76 jam tanpa henti yang akan dicatat dalam Malaysia Book of Records. Program yang diadakan di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching itu bersempena sambutan 100 Hari Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan serta ulang tahun sambutan Hari RTM ke-76. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berucap pada majlis presmen itu yakin aktiviti kesenian ini mampu mempromosikan Sarawak menjadi sebuah destinasi pelancongan dan kebudayaan yang unggul dan bertaraf dunia setanding dengan negara-negara lain. Katanya Sarawak merupakan sebuah negeri majmuk yang mempunyai keunikan seni dan budaya, sejarah gemilang pada masa lampau serta berada pada track record untuk terus maju ke hadapan. Beliau yakin lebih banyak butiran warisan yang boleh diketengahkan dan dipromosikan sebagai produk pelancongan Sarawak. Lebih-lebih lagi, Sarawak mempunyai pelbagai etnik dan suku kaum yang amat unik. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim menyeru semua lapisan masyarakat di negeri ini agar terus memperkasa dan memelihara seni budaya dan warisan bangsa kerana ia merupakan khazanah negara yang amat berharga yang menjadi pemangkin kepada sektor pelancongan yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Kementerian Perusahaan Perladangan Komoditi terus komited dalam pembangunan industri penanaman koko di Sarawak dan Sabah khususnya dalam mewujudkan sektor pengeluaran produk koko yang berdaya saing di pasaran dalam dan luar negara. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin, satu projek pembukaan kawasan baharu bagi penanaman koko seluas 350 hektar telah diluluskan dan dijangka dilaksana pada tahun ini.
Manakala kementeriannya juga kini dalam proses perancangan untuk membuka kawasan baharu penanaman koko seluas 40 hektar di Bau, Sarawak. Jelas beliau, inisiatif tersebut merupakan salah satu usaha kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran koko dan menarik minat warga tempatan untuk melibatkan diri dalam sektor penanaman pokok koko selain menjadi usahawan produk koko yang mampu menjana pulangan yang tinggi. Harga biji koko sekarang juga telah meningkat. Dulu sebelum ini harga RM3-4 saja. Sekarang dah dekat RM7 lebih. RM7 lebih. Kalau dia single origin boleh jual sehingga ke RM15 1 kilo. Bayangkan RM15 bermakna 1 tan bermakna RM15,000. Ya. Jadi itu boleh kita war-warkan kepada mereka supaya mereka boleh terlibat sama dalam sektor koko ini dan let's make our cocoa great again. Datuk Willy juga memberitahu berbanding dengan negeri-negeri lain di Semenanjung, Sarawak dan Sabah mempunyai kawasan yang luas dan sesuai untuk penanaman pokok koko berskala besar. Justru itu, beliau berharap rakyat Sarawak khususnya di kawasan luar bandar akan mengambil peluang yang disediakan oleh kerajaan untuk turut serta dalam industri koko di Malaysia. Beliau yang juga adun Puncak Borneo berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan kursus asas pembangunan usahawan coklat buatan tangan yang berlangsung di Kompleks Sara Koko Cluster, Kota Samarahan. Warga kerja Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak MIPD diseru untuk terus bekerjasama dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugasan masing-masing. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas memberitahu langkah itu penting ke arah menjadikan kementerian tersebut bertaraf dunia. Dato' Amar Douglas menjelaskan kaki tangan MIPD perlu lebih berani dalam menyuarakan pandangan bagi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kementerian. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata masih banyak yang perlu dilakukan oleh kementerian dalam menyediakan kemudahan infrastruktur bagi manfaat rakyat di negeri ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Hari Raya dan Peragawai Anjuran MIPD di Kuching. Dalam pada itu, beliau melahirkan penghargaan kepada warga MIPD yang telah memberi komitmen tinggi sepanjang persidangan Dewan Undangan Negeri baru-baru ini. Mengambil iktibar pentingnya jaringan internet semasa pandemik, sebuah digital village diharap dapat diwujudkan di kawasan Sungai Asap. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Cukpai Ugon berkata, dengan adanya infra talian tetap itu, ia akan membolehkan penduduk kawasan itu melakukan urusan perbankan dengan mudah. Walaupun kita ada internet, jadi internet yang ada internet ataupun 4G, tapi ia adalah mobile internet. Jadi ia perlu ada fixed line. Fixed line ini bermaksudnya adalah dia mesti ada fiber optik, ya. Karena bank ini memerlukan memproseskan big data. Buat masa ini, kawasan yang didiami lebih 20,000 penduduk belum lagi mempunyai infra fiber optik itu terpaksa ke Bintulu untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan urusan pembayaran dan semua itu menelan kos dan masa. Ditemui RTM di Kuching, jelas Kennedy lagi, beliau percaya jika infra internet itu dapat direalisasikan akan berupaya meningkatkan kemampuan ekonomi setempat. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Subis menerusi Jawatankuasa One Stop Committee OAC mencegah isu dadah dan substance MIDS akan terus merangka dan menggerakkan aktiviti dan program mendidik serta membimbing pelajar daripada terlibat najis dadah. Pegawai Pendidikan Daerah PPD Subis Kasiah Jafar Ali ketika berucap di Majlis Pelancaran Jawatankuasa OAC di Bekenu Miri baru-baru ini menjelaskan usaha itu bertujuan mewujudkan iklim yang sihat dan selamat selaras dengan konsep sekolah sejahtera oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Majlis tersebut dirasmikan oleh Pegawai Daerah Subis Jamali Busri. Dalam ucapannya, beliau mengharapkan inisiatif penubuhan jawatankuasa itu dapat membantu menyampaikan maklumat dan tindakan memberi pendidikan pencegahan kepada pelajar, persatuan ibu bapa dan guru serta ahli masyarakat.
Di peringkat daerah Subis, jawatan kuasa OSC dan MIDS akan sentiasa bergerak bersama agensi-agensi penguatkuasa seperti Agensi Antidadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Narkotik PDRM. Ia termasuk agensi bukan penguatkuasa seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, Majlis Daerah Subis serta Wakil Komuniti dan Kampung. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pagi tadi menerima kunjungan daripada ahli jawatan kuasa sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah peringkat negeri Sarawak di kediaman beliau di Demak Jaya, Jalan Bako, Kuching. Rombongan ahli jawatan kuasa berkenaan diketuai oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai. Kunjungan tersebut bertujuan menjemput Tun Pehin Sri Taib dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib ke Majlis Jamuan Teh pada 5 Jun ini bertempat di Kapit Town Square dan Majlis Kesyukuran di Masjid Jabal An-Nur Kapit pada hari berikutnya. Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri turut menerima kunjungan hormat daripada Biskop Gereja Anglikan di Sarawak dan Brunei, Referen Datuk Daniel Jud dan rombongan. Ia bertujuan memaklumkan aktiviti keagamaan yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun ini. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 28 Mei berakhir di sini. Saudara, sama-sama kita saksikan program Juh Bermukun 76 jam tanpa henti yang sedang berlangsung di Auditorium P. Ramlee, Kuching. Ia juga boleh ditonton menerusi platform media sosial Facebook RTM Sarawak serta semua saluran radio RTM Sarawak. Salam hormat sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.